Okey, tajuk kita adalah kejatuhan Osmaniyah dan nasib Palestin. Mula-mula sekali saya ucapkan terima kasih kepada Cikgu Patin yang prihatin terhadap dan untuk kerajaan Osmaniyah. InsyaAllah pagi ini kita cuba bincangkan dengan lebih detail. Barangkali dalam pertemuan pertama kita tumpukan bagaimanakah kejatuhan ataupun Osmaniyah dan alam Melayu. Tetapi hari ini saya nak fokuskan kepada bagaimanakah angkara dunia terhadap kejatuhan Osmaniyah dan ada hubungan dengan kejatuhan ataupun dengan negara Palestin yang telah dalam konteks selepas Perang Dunia yang kedua. Kita lihat inilah kerajaan Osmaniyah. Sebelum kita pergi kepada tajuk yang lebih khusus, kita lihat bagaimanakah Osmaniyah yang telah bertapak selama 600 tahun. Dan pusatnya lah di Konstantinopel ataupun di Istanbul, menguasai 3 buah benua Asia, Eropah dan juga Afrika. Inilah penguasaan Islam sebagai khalifah Islam yang dalam konteks ini kita lihat saya nak tumpukan kepada Jerusalem ataupun Al-Quds ataupun Masjid Al-Aqsa. Dan ketika itu Masjid Al-Aqsa berada di bawah Osmaniyah. Dijaga dengan begitu rapi oleh seluruh khalifah Osmaniyah sebab dia adalah khalifah ataupun dia adalah kiblat umat Islam yang kedua, yang pertama sebelum Masjidil Haram sebagai kiblat umat Islam yang ada sekarang. Dan kita lihat ketika itu penduduk Palestin ialah kebanyakannya lah golongan bangsa Kanaan. Bangsa Kanaan yang kemudiannya apabila Islam datang, dia telah memeluk Islam dan mereka hidup bersama dengan orang Yahudi. Orang Yahudi ketika itu sekitar 11% dan 89% ialah umat Islam daripada bangsa Kanaan. Tetapi apa yang mereka lakukan ialah mereka ingin menubuhkan negara Yahudi yang mereka sebut Israel di bumi Palestin. Dan ini tokoh mereka. Tokoh ini bernama Baron Edmund James Rothschild. Dia ialah seorang jutawan yang lebih kaya daripada kerajaan British sendiri. Dia mempunyai wang yang banyak. Keluarganya keluarga yang menguasai dunia ketika itu. Dia boleh menurunkan harga barangan dunia komoditi dan dia boleh menaikkan sebab dia menguasai kuasa komoditi yang cukup besar di dunia ketika itu. Dan sekarang dia melobi untuk menubuhkan di bumi Palestin sebuah kerajaan Zionis yang berpaksikan, yang memposatkan di Jerusalem, iaitu tempat letaknya Masjidil Aqsa yang menjadi kiblat umat Islam yang pertama. Apa yang dilakukan oleh tokoh Yahudi bersama dengan tokoh-tokoh politik mereka yang ketika itu terkenal ialah tokoh yang datang kemudian ini ialah Hazel Senel. Dan ini ialah tokoh yang telah digroom oleh Yahudi untuk mengambil Palestin daripada Osmaniyah. Ketika itu Hazel ini menemui khalifah Islam yang terakhir, iaitu Sultan Abdul Hamid Khan. Dan Sultan Abdul Hamid Khan ini tidak membenarkan sedikit pun ataupun sebagai tipu helah yang dilakukan oleh Hazel ialah untuk menyewa tanah Palestin bagi tujuan pertanian. Dan begitulah liciknya Yahudi. Pada mulanya mereka ingin menyewa tanah dan kemudian mereka akan kuasainya. Sebagaimana kita lihat British ingin menyewa Pulau Pinang dan akhirnya mereka kuasai Pulau Pinang. Sebagaimana British ingin sewa Singapura dan akhirnya mereka lakukan bersama untuk menjajah Palestin dengan menyewa tanah Palestin, tetapi ditolak mentah-mentah oleh Sultan Abdul Hamid. Sultan Hamid adalah sultan yang sangat alim, berwibawa, dan penghalang kepada kejayaan Yahudi untuk mengambil Palestin hanyalah khalifah Islam yang terakhir ini, iaitu Sultan Abdul Hamid Khan. Dan dalam konteks ini, apabila Theodore Herzl minta tanah Palestin untuk disewa, apa jawab Sultan Abdul Hamid? Dia jawab seperti berikut. Para pelajar, sila dengar baik-baik apa yang dijawab oleh Sultan Abdul Hamid. Konteks ini, dia mengatakan, inni la astati an atakhalli an syabrin wahidin min ardi Palestin. Wa hiya laysat milku yamini bal milku ummah al-Islamiyah. Wahai Herzl, ketahuilah bahawa tidak akan membenarkan seinci pun, sejengkal pun bumi Palestin untuk disewa atau diserah kepada siapa.
Palestin bukan bumi saya. Wahia laisat milki yamini, bukan milik saya. Tetapi dialah milik umat Islam sepenuhnya. Dengar para pelajar sekalian. Palestin bukan milik Palestin. Palestin milik umat Islam seluruhnya. Dan oleh Syabi fi sabilillah hazal ard wa rawahu damahu. Dan ketahuilah untuk merdeka Palestin, umat Islam telah mencurahkan darah, menumpahkan darah dalam perjuangan jihad mereka untuk Palestin. Dan ketahuilah, wahai Yahudi, sekiranya kamu inginkan Palestin, maka darahlah padanya. Darahlah padanya sekiranya kamu ingin Palestin. Dan sekiranya kami dikalahkan, umat Islam seluruhnya dikalahkan, maka kamu boleh ambil Palestin dengan percuma. Tetapi selagi saya menjadi khalifah Islam, sejengkal bumi Palestin tidak mungkin saya serahkan pada siapa. Ini ialah sikap umat Islam Utsmaniyah yang terakhir terhadap Palestin. Palestin bukan Palestin, Palestin milik orang Islam seluruhnya, termasuk orang Islam di Indonesia. Itu sebab kita pelajar sekalian, kita menjaga Palestin bukan sebagai bumi Palestin, tetapi bumi kita sendiri. Itulah falsafah yang ditunjukkan oleh khalifah kita terakhir, Sultan Al-Hamid Khan yang kedua. Dan sultan ini harus digulingkan. Untuk mendapatkan Palestin, untuk diserahkan pada Yahudi, harus bumi ini ataupun khalifah ini harus digulingkan. Dan inilah kata dalam banyak pernyataan yang disebut oleh khalifah kita. Dia mengatakan bahawa sekiranya Yahudi wang yang banyak, sebab Yahudi sultan ini dengan wang yang banyak supaya dibenarkan bumi Palestin dimasuki oleh Yahudi, maka kata Sultan Abdul Hamid, sekiranya kamu berikan saya seketul emas yang besar untuk kamu tukar dengan Palestin, namun tidak sekali-kali, sebab Palestin bukan bumi saya. Dan itulah yang disebut oleh Sultan Abdul Hamid. Sebab ketika itu Yahudi melalui ejen mereka Theodor Herzl ingin memberikan 33 juta lira sebagai rasuah supaya Sultan ini membenarkan Yahudi bercocok tanam di Palestin. Pada mulanya mereka mengatakan untuk bercocok tanam, tetapi sebenarnya mereka ingin menjajah. Tuan-tuan, para pelajar yang saya hormati sekalian, Sultan ini mengeluarkan perintah negara bahawa umat Yahudi yang ketika itu ingin kembali ke Palestin tidak tidak dibenarkan untuk melakukan perkara itu secara mutlak. Surat ini ialah surat daripada Kerajaan Osmaniyah yang menyatakan bahawa Kerajaan Osmaniyah tidak membenarkan seorang Yahudi pun datang untuk kembali ke Palestin, sebab Palestin ialah bumi umat Islam sepenuhnya. Itulah surat firman ini yang menyebabkan Yahudi sangat marah. Dan kata Sultan Abdul Hamid lagi, "Iza muzitu uza muziqat daulat khalifah yawman ma fa innahum la yastati'u an ya'khudhu Palestin bila samin." Sekiranya kamu dapat mengalahkan kami, sekiranya Yahudi dapat mengalahkan kami pada satu hari nanti, maka Palestin tidak perlu dibayar, kamu boleh ambil, tetapi darahlah pada. Kami akan pertahankan darah dan perjuangan kami lah perjuangan jihad, kata Sultan yang sangat kental ini, Sultan Abdul Hamid yang kedua, yang sangat dibenci British, yang dibenci oleh Yahudi, yang dibenci oleh Perancis, yang dibenci oleh Amerika. Dan British di tanah Melayu ketika itu sangat bencikan pada khalifah ini, sebab khalifah inilah melindungi umat Islam di seluruh dunia, termasuk umat Melayu di Malaysia, di tanah Melayu ketika itu. Dan pelajar sekalian, kita jangan lupa bahawa keluarga Rothschild ini sangat besar keluarganya. Dia telah menjajah British. Walaupun kerajaan British ialah kerajaan yang kita lihat orang kulit putih, tetapi yang merentah British itu ialah Yahudi. Dan inilah disebut oleh Rothschild. Keluarga Rothschild ini menjajah Yahudi, menjajah British, dan dialah yang control Britain. Dia mengatakan bahawa the man who control Britain's money supply controls the British Empire. Rupa-rupanya Yahudi lah yang menjajah jajahan British. Yang menjajah Melaya ketika itu ialah Yahudi. Kita sangka tangan British yang datang ke Melaya, tetapi sebenarnya Yahudi di belakang British yang menjajah Pulau Pinang, yang menjajah Singapura, yang menjajah tanah Melayu ketika itu ialah Yahudi. Ini terkenal daripada kata-kata yang diberikan oleh Northern Rothschild. Dia mengatakan bahawa kamu nampak British yang jajah kamu, tapi sebenarnya kami jajah British, bermaksud kamu Melaya, kami jajah. Yahudi kata kami jajah kamu, dan kami tak keluar, dan kami berselindung di sebalik, dan British dijajahkan kami. Rupa-rupanya yang paling berkuasa
British menganggap dia adalah kuasa empire yang terbesar dunia. Tetapi kata Yahudi, British itulah jajahan kami. Selain pada British ialah Amerika jajahan kami, Perancis jajahan kami, Switzerland jajahan kami, Belanda jajahan kami. Rupa-rupanya seluruh Eropah dijajah oleh Yahudi. Tuan-tuan, pelajar yang saya kasih. Inilah tokoh-tokoh yang sangat terkenal, dan inilah antara yang mengenai British, Amerika, Perancis dan sebagainya. Mereka mempunyai wang yang banyak untuk segala-galanya. Sekarang mereka bekerja untuk menjatuhkan Osmania. Bagaimanakah untuk menjatuhkan Osmania? Mereka perlu menghancurkan khalifah. Khalifah yang menjadi tanggungjawab membela Palestin dan negara-negara Islam, maka harus dijatuhkan. Dan mereka telah bekerja. Maka inilah ketika itu Perdana Menteri British namanya David Lloyd George. Perdana Menteri yang sangat jahat. Di sebelah kanan bernamanya Weizmann. Weizmann ialah Perdana Menteri Israel yang pertama. Dia telah mereswahkan Perdana Menteri British supaya lancarkan perangan dunia yang pertama. Perang dunia pertama ialah untuk menghancurkan Islam. Barangkali di sekolah tidak diajar demikian. Di sekolah diajar bahawa perang dunia yang pertama disebabkan oleh dua kuasa yang sedang bertelagak. Yang satunya nama The Central Power, yang satu lagi The Allied Nation. Satu pasukan Amerika, satu pasukan tengah, adalah yang digambarkan di dalam sejarah yang tidak diberitahu bahawa perancangan Yahudi ialah membentuk ataupun mencetuskan perang dunia pertama ialah untuk menghancurkan Osmania. Pelajar sekalian, di sini berbezanya sejarah yang umat Islam tulis berbeza dengan sejarah yang dinyatakan secara resmi oleh dunia. Dengar sejarah kita. Sejarah kita ialah satu pihak, ialah Osmania. Dan negara yang di bawah Osmania ketika itu adalah Hungary. Ini berada di bawah Osmania. Dan tiba-tiba negara yang tidak disangka mereka bersama Islam, iaitu Jerman. Jerman yang asalnya dijangka untuk menghancurkan Osmania. Amerika, Perancis, British, Itali, dan seluruh negara Eropah bersatu untuk menghancurkan Osmania. Tiba-tiba Jerman menjadi gala-ganti kepada maksud mereka. Maka Jerman harus dihancurkan. Apabila hanya satu saja negara Eropah yang membela Islam, iaitu Jerman. Itu sebab pelajar sekarang sangat benci pada Jerman. Pelajar-pelajar sangat benci pada Hitler sebab pelajar membaca sejarah British. Sedangkan hanya satu negara Eropah yang menolak Islam, iaitu Jerman. Dan sejarah Hitler sangat buruk di kalangan orang yang berpakat dengan British. Termasuklah negara kita yang duduk di bawah British sangat benci kepada Jerman. Dan dalam filem Hollywood digambarkan Jerman sangat jahat. Yang jahat sebenarnya British. Tetapi pelajar tidak berfikir. Hanya mengambil sejarah yang tulis oleh British dan itulah segala-galanya. Dan kita sudah merdeka. Minggu depan kita menyambut ulang tahun kemerdekaan. Tetapi sejarah kita masih terjajah. Dan dalam Perang Dunia Pertama, apa yang dirancang oleh Yahudi telah berlaku. Dan untuk mencetuskan peperangan itu, mereka mengupah supaya dibunuhnya putera Raja Austria dan mereka tuduh dilakukan oleh Poland. Peperangan antara Austria dengan Poland akhirnya merebak, akhirnya Perang Dunia meletus dan ini dicetuskan oleh Yahudi. Barangkali cikgu sejarah tidak pernah sebut Perang Dunia sebab Perang Dunia Pertama. Apakah sebab Perang Dunia Pertama? Kalau lihat dalam apa yang tulis British, inilah saja. Dia menyebut bahawa yang terjadi ialah pembunuhan ini. Sebenarnya ini dirancang oleh Yahudi. Yahudilah di sebalik Perang Dunia Pertama. Tujuanlah untuk menghancurkan Islam. Apabila kita pelajari sejarah kita kena tahu bahawa apa yang berlaku di sini ialah seluruh negara kafir bersatu untuk menghancurkan Islam. Al-kufaru ala millati wahidah. Orang kafir itu boleh bersatu apabila mereka ingin menghancurkan Islam. Dan ini dilakukan dalam tahun 1914. Dan ketika itu kita lihat bagaimanakah Jerman dan Osmania mereka berpakat untuk mempertahankan Osmania, pertahankan Jerman daripada serangan seluruh tentera kufar Eropah dan Amerika. Baik sekalian, kita lihat sebelum berperang tentera Jerman bersolat beramai-ramai. Sebab tentera Jerman sebahagian ialah umat Islam.
sebahagian daripada tentera Jerman ialah umat Islam. Dan sebelum mereka berperang, mereka bersolat, mereka tahajud bersama dengan tentera Osmaniyah. Yang memimpin mereka ialah mufti yang melatih tentera ini untuk berjihad menentang tentera Berikat, dan ini tidak diberitahu oleh sejarah. Bagaimanakah mereka bersolat dalam Perang Dunia Pertama? Sebelum berperang, menentang Amerika, menentang British, menentang Perancis. Sedangkan British, pelajar sekalian, malam peperangan mereka merayakan minum arak beramai-ramai. Malam peperangan mereka meminum arak beramai-ramai. Itu sifat tentera British. Supaya mereka ingin tinggalkan segala perasaan, risau dan sebagainya. Dengan minum arak, mereka akan hilang perasaan untuk takut untuk menghadapi peperangan. Sedangkan tentera Jerman dan Osmaniyah berpakat, mereka bersujud. Dan inilah yang tidak digambarkan oleh Hollywood. Pelajar harus bebaskan diri daripada sejarah yang ditulis oleh Barat. Dan lihat balik, kenapakah Hitler sangat dibenci oleh Yahudi? Sebab Hitler lah menghancurkan Yahudi. Sebab Yahudi lah yang merancang Perang Dunia Pertama dan Kedua. Dan sekiranya tidak dihancurkan Yahudi, Yahudi akan menjajah dunia. Dan itulah sebab Hitler menghancurkan Yahudi. Dan apabila Hitler membunuh 1 juta orang Yahudi, dianggapkan sebagai pengganas besar dunia. Sedangkan Winston Churchill, Perdana Menteri British, dalam Perang Dunia Pertama, menghancurkan 21 juta umat dunia. Itu dianggap sebagai hero. Pelajar-pelajar hypocrite sekiranya benci kepada Hitler, tapi sayang kepada Churchill, sebab Churchill penjenayah jauh lebih besar daripada Hitler. Dan jangan kita hypocrite dalam sejarah. Pelajar sekalian, kita lihat apabila jatuhnya Osmaniyah. Perang Dunia Pertama telah berakhir. Keputusannya ialah Jerman dan Osmaniyah, Turki, kalah. Dan apabila orang yang kalah, maka dia tertakluk kepada orang yang menang. Orang yang menang ialah British dan Perancis, Amerika dan sekutu mereka. Sekarang segala bumi Palestin, segala bumi Osmaniyah akan dibagikan secara percuma kepada tentera Berikat. Dan yang membahagikan negara umat Islam yang pernah berada di bawah Osmaniyah ialah dua tokoh British dan Perancis. Yang satu bernama Peacock, yang satu bernama Mark Sykes. Yang sebelah kiri Mark Sykes daripada British, dan sebelah kanan Peacock ialah wakil pada British, daripada Perancis. Mereka berdua membahagikan segala bumi Osmaniyah. Osmaniyah orang yang kalah. Maka mereka membahagikan seluruh bumi Islam kepada mereka berdua. Mereka bagikan Syria, mereka bagikan Iraq, Jordan, Palestin, dan seluruh negara Afrika umat Islam dibagikan kepada dua kuasa yang besar ini, British, Perancis, Rusia, Itali, dan satu mereka. Seluruh bumi Islam akan dibahagikan sekarang. Di sinilah mulanya umat Islam menderita penjajahan yang sangat kronik. Dan kita lihat Osmaniyah yang berada di Semenanjung Arab sedang berjuang bersama dengan Osmaniyah, tetapi sayang umat Islam sendiri yang menentang Osmaniyah. Kemudian ada satu keluarga yang bernama keluarga Abdul Aziz yang bersama dengan British dan Yahudi untuk mengambil bumi Arab. Dan ini cukup menyayat hati apabila kerajaan Saudi ini, keluarga Saudi ini berpakat dengan Yahudi dan British untuk mendapatkan bumi Hijaz dan bumi Arab yang sekarang dikenal sebagai bumi Arab Saudi. Ialah pertolongan yang diberikan oleh Perancis, British, Yahudi yang menyokong Arab Saudi, yang kemudian membentuk sebuah negara bernama Arab Saudi. Dan Arab Saudi dibina di atas kekalahan Osmaniyah. Dan rupa-rupanya mereka berpakat dengan musuh Allah untuk menghancurkan Khalifah Islam yang terakhir. Dan tonton, inilah Muhammad bin Abdul Wahab yang dijadikan sebagai tokoh utama mereka, sebagai ulama mereka. Dan mereka sangat ganas dalam konteks tentera mereka yang bernama Ikhwan Wahabi. Membunuh umat Islam di Taif dan di Madinah, di Mekah, sebab mereka ingin
mengablishkan satu mazhab yang menggantikan ahli sunnah wal jamaah, dan mereka sebut ialah mazhab Wahabi. Dan inilah tokoh-tokoh mereka yang disokong oleh Perancis, disokong oleh British, Amerika dan Yahudi. Dan akhirnya terbentuklah sebuah negara. Dan inilah ulama mereka, Muhammad Wahab, yang barangkali kalau ada masa kita lihat bagaimana sejarahnya, yang dia adalah keturunan daripada Yahudi yang kemudian telah memeluk Islam, yang dihalau daripada sebuah negara ke sebuah negara, yang akhirnya kembali ke Saudi dan bekerjasama dengan untuk membina negara mereka. Dan inilah yang menolong mereka untuk membentuk negara Saudi moden. Yang sebelah kiri namanya Persikok, yang sebelah kanan bernama tokoh William, yang menjadi penasihat kepada keluarga Saud ialah British, namanya Captain Shropshire. Dan sebelah kiri ialah Peter Cox, seorang Yahudi, yang bekerjasama untuk mengalahkan Saki-Baki Kerajaan Osmaniyah di Semenanjung Arab dan untuk membentuk negara Arab Saudi yang moden hari ini. Dan akhirnya terbentuklah kerajaan ini. Dengan kehancuran Osmaniyah, mereka mengambil alih bumi yang pernah ditadbirkan oleh Osmaniyah, dan Mekah, Madinah mereka ambil, dan mereka menjadikan Mekah dan Madinah sebagai bumi keluarga mereka. Sedangkan ketika Osmaniyah, Mekah dan Madinah ialah bumi umat Islam seluruhnya. Umat Islam tidak perlu ambil visa untuk pergi ke Mekah dan Madinah, sebab Mekah dan Madinah sebagaimana Palestin ialah bumi umat Islam. Tetapi sayang, apabila Saudi telah mengambil alih kerajaan Osmaniyah, maka Mekah dijadikan sebagai bumi keluarganya, dan umat Islam harus minta izin pada mereka untuk pergi melawat ataupun untuk menunaikan haji umrah di kedua-dua bandar utama kita, bandar suci kita, Mekah dan Madinah. Dan tuan-tuan, inilah apabila mereka telah membagikan negara-negara kepada Perancis dan British, maka inilah General Edmund Allaby yang British, yang sangat benci kepada Islam, dia telah membunuh ribuan umat Islam, dan dia telah menjajah Palestin sekarang. Palestin tidak terus diberikan kepada Yahudi, tetapi mula-mula sekali diberikan kepada British, dan British menjajah Palestin apabila Palestin ini telah kalah Kerajaan Osmaniyah yang mentadbirkan Palestin. Akhirnya inilah orangnya yang telah membunuh orang Islam yang ramai di Palestin untuk memberikan ruangan kepada Yahudi yang bakal datang ke Palestin. Ini ialah kubur umat Islam yang dibunuh oleh British. British membunuh di mana-mana. Mereka membunuh di Palestin, mereka membunuh di Amerika, mereka membunuh di Australia, mereka membunuh di New Zealand, mereka membunuh di India, dan mereka membunuh di tanah Melayu. Tetapi orang Melayu sangat sayang pada British yang membunuh nenek moyang mereka. Dan inilah kubur tentera Osmaniyah yang dibunuh oleh British di Palestin. Dan pelajar sekalian harus melihat kembali sejarah kita yang ditulis oleh Islam, bukan sejarah yang ditulis oleh British, sebab mereka tidak pernah menyatakan keburukan mereka. Dan sekarang Palestin menjadi bumi British. Ini ialah sebagai persediaan untuk British menyerahkan Palestin kepada Yahudi. Dan oleh sebab itu, pelajar sekalian, ini ialah Menteri Luar British. Menteri Luar British ini menyerahkan Palestin kepada Yahudi. Dan inilah dipanggil Perjanjian Balfour. Dan pelajar bayangkan, sebuah negara, kerajaan British, United Kingdom, menulis surat kepada ketua Yahudi bahawa kerajaan British menyerahkan secara pribadi kepada Yahudi namanya Lord Rothschild, yang menjadi petualang kepada perjuangan Palestin, dan dialah yang rasuah kerajaan British untuk menyerang Osmaniyah. Dan akhirnya apabila Osmaniyah kalah, maka British dengan senang hati menyerahkan Palestin kepada Yahudi. Kita panggil Balfour selepas kekalahan dalam Perang Dunia Pertama, dan ini menyebabkan mereka berjuang. Tujuan mereka yang selama ini untuk menjatuhkan Osmaniyah telah berjaya, dan sekarang mereka mendapat bumi Palestin secara percuma. Bumi Palestin dapat secara percuma sebab mereka telah membayar rasuah kepada British, Amerika dan Perancis. Begitu besar kuasa kewangan yang dipegang oleh Yahudi sehingga mereka boleh menjajah negara Eropah yang besar-besar, dan mereka lah yang menyediakan kewangan untuk peperangan dalam perang dunia pertama dan kedua.
Ini suratnya, tuan-tuan. Pelajar sekalian, cuba baca pelajar surat ini. Cukup malang sebuah kerajaan bernama United Kingdom menyerahkan Palestin kepada individu. Palestin itu kepunyaan individu. Kepunyaan individu ini ialah namanya Rothschild. Keluarga Rothschild lah yang menjajah Palestin, yang kemudian menamakan negara Israel itu ialah keluarga Zionis yang diketuai oleh Rothschild. Dan inilah sejarah malang umat Islam, dan akhirnya umat Islam pun terjajah. Maka Utsmaniyah telah menyerah kalah dan Yahudi mengambil alih melalui tangan British. Maka umat Islam mengangkat bendera putih. Satu peristiwa cukup malang. Kami kalah, menyerah diri. Umat Islam tidak ada kuasa untuk menyerang lagi. Sebab ketika itu umat Islam berada di kawasan lembah yang sangat dalam. Mereka tidak kuat lagi untuk menentang British dan Yahudi, sebab kerajaan induk mereka telah kalah, Kerajaan Utsmaniyah. Dan sekarang mereka menyerah kalah. Dan inilah ketua yang mengatakan, ketua perang salib British dan Prancis, yang mengatakan bahawa umat Islam menjajah Jerusalem selama 673 tahun, sejak daripada Sayyidina Umar Ibn Khattab, kemudian selepas tentera Islam masukinya, dan selama 600 tahun lebih Palestin dijajah mengikut tentera Ahzab. Mereka mengatakan bahawa Palestin itu bukan bumi Palestin, iaitu bumi yang dijajah. Bagaimanakah sejarah bertukar apabila Islam kalah? Apabila Islam kalah, negara Kanaan yang asal orang Kanaan di situ dikatakan negara ini negara yang dijajah oleh umat Islam. Dan inilah sejarah yang ditulis. Inilah sejarah yang ditulis dalam buku teks yang diajar di seluruh dunia, termasuk negara kita. Negara kita masih belum bebas, belum merdeka dalam tulisan sejarah. Dan itulah yang cukup malang dalam sejarah negara kita, yang memetik sumber British, dan itulah menyebabkan kita dalam sejarah kita sentiasa terjajah. Ini ialah tentera Perancis yang mengatakan bahawa sekarang kami telah menguasai bumi umat Islam, dan apabila Palestin telah dijajah, maka itulah jantung saraf umat Islam telah dijajah, dan Mekah dan Madinah telah dijajah oleh ejen kami, iaitu keluarga Saud, dan umat Islam tidak ada apa-apa lagi. Umat Islam tidak punya apa-apa lagi apabila kita telah menguasai Jerusalem, dan Mekah dan Madinah dikuasai oleh ejen kita, iaitu keluarga Saud, maka umat Islam tidak ada apa-apa lagi. Ini disebut oleh general mereka. Dan kita harus ingat bagaimana sejarah ini ditulis. Dan bermulalah pemindahan orang Yahudi datang ke Palestin secara beramai-ramai. Kapal-kapal Amerika, kapal-kapal British, Prancis digunakan untuk mengangkut seluruh orang Eropah, orang Yahudi yang duduk di Eropah dan Amerika, untuk berpindah ke Palestin. Maka bermulalah derita umat Islam di Palestin, dan mereka membentuk negara Israel yang mereka dakwa itulah bumi mereka. Dan para pelajar tengok, inilah pegawai British yang menjaga ataupun menjajah Palestin bagi pihak Yahudi. Tuan-tuan, para pelajar, kena ingat bahawa British yang menjajah Palestin ini ialah Yahudi. British yang menjajah tanah Melayu, di belakangnya Yahudi. Itu sebab kita bercuti pada hari Sabtu. Sebab hari Sabtu orang Yahudi ingin pergi sinagog. Dan kita bercuti orang pergi gereja pada Ahad. Rupa-rupanya kita cuti pada hari Sabtu itu sebab Yahudi di belakang British di tanah Melayu. Bukti jelas. Kita bercuti pada hari orang Yahudi pergi gereja, sebab orang Yahudi pergi gereja pada hari Sabtu, mereka sebut sebagai hari Sabat, dan British yang Kristian pergi gereja pada hari Ahad, maka Ahad dan Sabtu menjadi hari cuti di negara Islam ini, negara Tanah Melayu. Walaupun kita sama mereka, kita tidak cuti pada hari Jumaat, kita cuti pada hari cuti orang Kristian yang Yahudi. Siapa kita sebenarnya? Para pelajar harus berfikir, jangan menerima sejarah yang diberikan oleh guru secara sepenuhnya. Kita harus menilai, menganalisis, sebab orang yang cerdik, dia tidak terima berita. Lebih lagi berita itu datang daripada orang yang munafik, orang yang kafir. Sebagaimana sejarah sekarang ditulis oleh British, iaitu kafir, dan orang munafik. Maka kita harus lihat kembali sejarah yang mereka tulis, apakah benar dan tidak. Dan tanggungjawab pelajar sangat besar, iaitu menilai sejarah.
Dan bagaimana untuk menilai sejarah? Kita harus cross-check sejarah yang ditulis oleh dunia dengan sejarah yang ditulis oleh umat Islam. Dan akhirnya, Khalifah Islam dimasukkan pada tahun 1924. Maka dengan resminya, kerajaan Islam telah berakhir. Dan hari ini kita tidak ada lagi negara induk umat Islam. Apabila tahun 1924 ialah tahun terakhir sejak Rasulullah, selepas kerajaan Khulafaur Rasyidin, kerajaan Umayyah, kerajaan Abbasiyah, kerajaan Utsmaniyah, dan akhirnya pada tahun 1924, maka berakhirlah sanad Rasulullah dalam konteks Khalifah Islam, dan kita hidup semasa kita tidak ada khalifah sama sekali. Saya, guru-guru, pelajar sekalian, nenek moyang pelajar sekalian juga hidup ketika kita tidak ada khalifah. Kita seperti anak ayam yang tidak ada ibu. Maka umat Islam ditindas di mana-mana. Dalam konteks ini kita lihat, Palestin diserahkan sepenuhnya kepada Yahudi. Maka bumi Palestin telah hilang sedikit demi sedikit demi sedikit. Hari ini hanya tinggallah Gaza, yang disebut Gaza oleh Barat. Mereka tidak sebut Palestin lagi, mereka sebut Gaza, yang namanya Gaza, dan West Bank. Apabila disebut Gaza, tidak ada sentimen Palestin lagi. Mereka cuba elak nama Palestin, sebab Palestin ada konotasi dengan sejarah umat Islam yang lama, dan mereka sebut Gaza. Dan mereka tak sebut Gaza pun, orang Malaysia sebut Gaza. Cukup malang, dalam istilah ada nilai. Dan sekarang mereka menganggap, umat Islam menganggap bahawa perjuangan Palestin hanyalah bukan oleh orang Palestin. Sedangkan Khalifah Islam mengatakan bahawa Palestin ialah bumi umat Islam. Sekarang, pelajar sekalian, bumi umat Islam tertindas, telah dijajah oleh Yahudi. Dan apakah pelajar tidak merasakan kesakitan itu? Apabila kita tidak rasakan kesakitan itu, maksudnya kita tidak Islam yang sempurna. Dan pelajar sekalian, sebaik saja jatuhnya Khalifah Utsmaniyah yang disambut dengan begitu gembira oleh seluruh dunia pada 5 Mac 1924. Maka dunia bergembira. Maka negara Islam terjajah satu persatu. Asalnya negara-negara ini ialah negara Utsmaniyah. Namanya Turki, Irak, Iran, Syria, Saudi, Mesir, Sudan, Libya, Algeria, Tunisia, Morocco. Ialah bumi umat Islam di bawah Utsmaniyah. Sekarang apabila Utsmaniyah saja bagi sesama mereka, mereka bagi secara percuma. Algeria, Libya diberikan kepada saudara-saudara mereka. Perancis kepada Libya, kepada Itali, dan kepada Perancis, kepada British. Maka bumi negara Islam terjajah seluruhnya apabila Utsmaniyah telah jatuh. Tidak ada satu pun bumi Islam yang tidak terjajah apabila jatuhnya Utsmaniyah, dan begitu besarnya peranan Utsmaniyah menjaga umat Islam, tetapi pelajar tidak diberikan kepentingan Utsmaniyah ketika dia menjaga seluruh umat Islam. Sekarang apabila Utsmaniyah tidak ada, maka seluruh negara umat Islam telah terjajah. Termasuklah negara kita di Asia Tenggara juga. Apabila jatuhnya Utsmaniyah, maka tanah Melayu jatuh kepada British. Sumatera jatuh pada Belanda. Jawa jatuh pada Belanda. Filipina jatuh kepada Spanyol. Dan Kamboja jatuh pada Perancis. Mereka bagi suka sama suka pada mereka. Dan bumi umat Islam seluruhnya terjajah. Sama ada pada Perancis, British, Belanda, Spanyol, dan sebagainya. Mereka berpakat pada Siam. Dan mereka berikan petani kepada Siam. Mereka berikan petani secara percuma pada Siam. Bumi petani adalah bumi Islam. Diberikan percuma kepada Siam. Sekali lagi, mereka sebut perjanjian. Tetapi perjanjian ini tidak membabitkan orang yang telah. Hanya membabitkan antara British dengan Siam, dan umat Islam tidak dilibatkan dalam perjanjian ini. Dan negara kita bernama petani, sebuah empire yang besar, telah jatuh dengan jatuhnya Utsmaniyah. Tidak ada siapa yang membelanya. Dan kita hidup zaman yang tidak ada khalifah. Sampai hari ini, 2021 ini, kita masih belum ada khalifah. Kita hanyalah membawa diri kita masing-masing. Orang Jawa membawa dirinya masing-masing. Orang petani membawa dirinya masing-masing. Orang tanah Melayu sekarang bernama Malaysia telah membawa diri masing-masing. Dan penjajah memberikan kita sempadan-sempadan. Asalnya seluruh negara alam Melayu ini sebuah negara, sebuah umat. Satu
satu rasul, satu pemimpin. Tetapi sekarang dipecahkan kepada namanya Malaysia, namanya Singapura, namanya Indonesia, namanya Filipina, namanya Thailand, dan dalam bola sepak pun kita boleh bergaduh dengan Indonesia sebab kita sudah menjaga negeri kita masing-masing, bukan lagi satu umat, satu akidah. Yang British dan penjajah memecahkan kita kepada negeri-negeri kecil dan kita bergaduh sesama kita hari ini. Kita bergaduh dengan Thailand, kita bergaduh dengan Indonesia, kita bergaduh dengan Singapura, dan inilah sebahagian daripada perancangan yang dilakukan oleh penjajah selepas jatuhnya Osmaniyah. Begitu besar akibat jatuh Osmaniyah, dan kita dapat merasakan sampai hari ini. Pelajar yang dikasihi sekalian, ini gambaran binatang. Ada yang ada yang nama harimau, ada yang namanya hina. Mereka sedang makan umat Islam. Mereka sedang menghidapi hidangan umat Islam yang sangat lazat. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan, yang disebut oleh Rasulullah menceritakan umat akhir zaman bahawa hampir-hampir kamu semua akan dilengkungi oleh seluruh umat daripada seluruh ufuk. Dan para sahabat bertanya, apakah ini? Ketika itu kita sedikit bilangannya. Tidak, Rasulullah. Bahkan kamulah banyak, ramai, tetapi kekuatan kamu tidak ada sebagai buih. Kamu tidak ada kekuatan sebab kamu takut mati. Kamu sudah cinta ke dunia, maka kamu akan dijajah oleh penjajah yang datang di seluruh ufuk. Dan benar-benar berlaku. Kita menyaksikan pada tahun 1994, seluruh negara Islam dijajah satu persatu. Tidak ada satu pun negara Islam yang terkecuali. Semuanya terjajah oleh Yahudi dan Nasoro. Dan pelajar sekalian, inilah pemimpin-pemimpin Yahudi Nasoro yang sedang bergembira apabila jatuhnya kerajaan Osmaniyah. Walaupun nama mereka adalah namanya British, namanya Amerika, namanya Rusia, namanya adalah Italia, dan sebagainya. Mereka bersatu. Mereka bersatu bergembira apabila negara Islam telah jatuh Osmaniyah, dan mereka boleh mengambil mana-mana dan mereka bagikan sebagai gangster, membahagikan kawasan masing-masing. Negara-negara menjadikan sebagai gangster yang membahagikan negara Islam kepada kawasan-kawasan yang mereka telah jajah satu persatu, dan itulah nasib Islam yang kita hadapi hari ini. Dan kemuncak ialah State of Israel is born. Negara Israel telah muncul dengan resminya. Israel telah muncul dengan resminya, dan dia telah memberatkan satu malapetaka kepada umat Islam. Dan kita lihat bagaimanakah di situ terletaknya Masjidil Aqsa yang menjadi nadi umat Islam. Yang kita lihat masjid yang harus kita kunjungi. Tidak ada masjid lain yang harus kita kunjungi kecuali Masjid Nabawi, Masjid Al-Haram, dan Masjid Aqsa yang digambarkan dalam Rasulullah. Tetapi sekarang umat Islam telah menghadapi masalah untuk pergi kepada masjid yang disebut 3 masjid yang terkenal ini, ataupun masjid yang paling suci dalam Islam, khususnya Masjid Baitul Maqdis. Dan itulah tuan-tuan, para pelajar sekalian, nasib Islam apabila jatuhnya kerajaan Osmaniyah, dan hari ini kita tidak ada sebarang kerajaan Islam yang menjadi penaung kepada umat Islam. Dan ini cukup malang. Gambar ini gambar yang sebenarnya. Bagaimanakah British? Rupa-rupanya British ini Yahudi. Kita sebut Yahudi, kita sebut British, tetapi mereka identiti mereka Yahudi. Mereka sekarang dalam moden, mereka membuka syarikat-syarikat besar mereka di negara seluruh dunia. Namanya syarikat Amerika, namanya syarikat British, rupa-rupanya syarikat Yahudi. Para pelajar boleh semak satu persatu syarikat-syarikat besar negara kita. Rupa-rupanya yang belakangnya ialah Yahudi. Walaupun didaftarkan di Amerika, di Eropah, tetapi tuan-tuan, pemilik sebenarnya ialah Yahudi. Gambar ini menunjukkan bahawa sebaik saja British mendapatkan Palestin untuk Yahudi, maka tentera British keadaan dan menghalau orang Palestin keluar daripada kampung halaman mereka dan membawa masuk orang Yahudi. Rumah orang Palestin diberikan kepada, dan inilah satu pemandangan yang cukup menyayat hati. Umat Islam meninggalkan kampung halaman mereka, dan kapal-kapal yang besar yang membawa orang Yahudi datang cukup ramai.
kapal-kapal ini dibiayai oleh British dan Amerika, membawa orang Yahudi daripada seluruh dunia datang ke Palestin dan memenuhi bumi Palestin. Dan kita lihat kapal besar ketika itu yang dimiliki oleh syarikat Israel yang telah digunakan semata-mata untuk mengangkut seluruh orang Yahudi daripada seluruh dunia untuk datang ke Palestin dan membuka ataupun mendiami bumi Palestin dan menghalau orang Palestin keluar daripada bumi mereka. Ini akhir sekali ialah kapal terbang apabila negara Islam, negara Yahudi telah supaya seluruh umat Yahudi di dunia supaya berkumpul di Palestin, dan itulah bumi moyang mereka, dan kapal terbang ini datang daripada Rusia. Rupa-rupanya di Rusia ialah keluarga Yahudi yang ramai. Rupa-rupanya keluarga Romanov, keluarga diraja Rusia, dibunuh oleh Yahudi yang menghancurkan kerajaan Romanov di Rusia, dan rupa-rupanya mereka baru keluar beramai daripada Rusia. Mereka juga adalah sebahagian daripada masyarakat yang sama, Yahudi, dan sekarang mereka berkumpul di Palestin. Dan berkumpulnya orang Yahudi di Palestin ialah alamat dekatnya hari kiamat. Wa qulna min ba'dihi liman Israil askunul ardha fa idza ja'a wa'dul akhirah ji'na bikum rafifa. Sebahagian pentafsir mengatakan demikian, bahawa kedatangan orang Yahudi beramai-ramai ke Palestin ialah tanda kita sudah menghampiri hari kiamat. Itulah yang dijanjikan Allah, dan itulah yang sedang berlaku sekarang. Inilah sorry. Inilah bumi Palestin yang telah terjajah sekarang. Dan kita harus mengiktibar bumi pesaka ini yang telah bertukar tangan hari ini, dan umat Islam telah berada di Gaza dan West Bank. Yang lain semua dikuasai oleh Yahudi. Dan inilah yang mereka sedang melakukan kemusnahan di Palestin. Dan sebaik saja mereka masuk ke Palestin, mereka membunuh beramai-ramai umat Islam dalam peristiwa Di Yasir. Mereka masuk ke Palestin pada tahun 1948 dan mereka mula membunuh umat Islam, jutaan umat Islam, dan mengikut statistik 750,000 umat Islam dibunuh dalam peristiwa Di Yasir yang berlaku pada tahun 1948, yang berlaku pada 9 hari bulan April tahun 1948. Sebaik saja mereka mengisytiharkan bahawa bumi Palestin telah bernama Israel, maka penduduk tempatan dibunuh, umat Islam menderita, dan itulah nasib umat Islam apabila kerajaan Osmania sudah tidak ada lagi. Dan kita lihat betapa umat Islam yang berada di kem pelayaran dalam keadaan sakitan dan obat yang tidak diberikan, pelarian, mereka meninggalkan bumi mereka yang mereka hidup itu sejak ribuan tahun lepas, dan sekarang mereka terpaksa meninggalkan bumi mereka yang mereka kasihi. Mereka bertebaran ke seluruh dunia, dan itulah sebahagian daripada sejarah malang umat Islam dan Palestin ditikam. Inilah stamp yang dikeluarkan pada tahun 1960-an dulu, menunjukkan bahawa Palestin sedang ditikam oleh Yahudi. Dan berdarahlah Palestin. Palestin berdarah. Apakah umat Islam juga seluruh dunia juga merasakan kesakitan ini? Sedangkan umat Islam adalah sebagai satu jasad. Apabila suatu jasad, satu bahagian badan, anggota telah sakit, maka sepatutnya seluruh badan merasa kesakitan. Dan sekiranya umat Islam di Malaysia umpamanya tidak merasakan kesakitan, apabila umat Islam di Palestin dibunuh, dizalimi, dihalau, dan sekiranya kita tak merasakan, apabila seorang yang tidak merasakan sakit apabila kaki jadi potong, umpamanya, hanyalah dua kemungkinan. Pertama, dia sudah kena stroke dan dia lumpuh seluruh badan, dia tak rasa lagi apabila kakinya dipotong, ataupun dia sudah mati. Dan sekiranya kita di Malaysia tidak merasakan kesedihan, keperitan, mihnah yang ditanggung oleh umat Islam di Palestin, maksudnya sama ada kita lumpuh ataupun sudah mati. Dan pelajar sekalian, saya melihat pelajar ini tidak sama dengan pelajar dulu. Pelajar sekarang mengambil hal tentang perjuangan Islam di Palestin. Mereka juga
perjuangkan bersama, maksudnya kita masih hidup. Apakah yang kita boleh sumbangkan kepada umat Islam yang lain? Bukanlah kejayaan, tetapi apakah yang kita sumbangkan. Dan yang membunuh umat Islam ramai-ramai di Palestin pada tahun 1948 ialah seorang pegawai British yang bekerja untuk Yahudi. Namanya Sir Henry Gurney. Orang yang paling laknat musuh umat Islam seluruhnya. Dan dia telah membunuh hampir 1 juta umat Islam. Dan dia telah mengeluarkan sebahagian umat Islam daripada Palestin menjadi pelarian. Dia dinaikkan pangkat. British menaikkan pangkat tokoh Yahudi ini. Walaupun kita tidak jelas identitinya, tetapi dia bekerja untuk Yahudi. Dia dinaikkan pangkat sebagai pesuruh jaya tinggi British di Tanah Melayu. Kerana dia berjaya membunuh umat Islam di Palestin, maka tugasnya ialah datang untuk melakukan bersama kepada Tanah Melayu. Tanah Melayu dijamin oleh orang Melayu, agama Islam yang sama dengan Palestin. Ingat muka ini, namanya Henry Gurney. Orang yang sangat laknat, dibunuh di Cameron Highland. Dan kita lihat bagaimanakah British menuduh bahawa yang membunuh Henry Gurney ialah komunis. Sedangkan apabila British berjumpa dengan komunis lepas itu dalam perjanjian baling, mereka tak sebut pun tentang pembunuhan tentang Henry Gurney. Yang membunuh Henry Gurney bukan komunis. Kalau belajar cari siapakah yang membunuhnya, sebab dia telah dikejar oleh seluruh umat Islam, sebab dia melakukan jenayah yang sangat besar di Palestin, sehinggalah dia terbunuh di Tanah Melayu dan kuburnya letak di Jalan Tapah ke Cameron Highland. Dia musuh Islam, tuan-tuan, yang harusnya, tetapi orang Malaysia sangat sayang pada Henry Gurney. Ada sekolah Henry Gurney, ada Gurney Drive, ada Jalan Gurney. Manusia yang terkutuk ini dipuji di Malaysia. Sebab kita membaca sejarah yang British tulis. Kita tidak membaca sejarah Islam Palestin. Bagaimana seluruh umat Islam Palestin sangat-sangat bencikan, dan seluruh umat Islam dunia laknat ini. Tetapi di Malaysia dipuji, kadang-kadang dimuliakan kuburnya yang berada di Ceras. Kadang-kadang pasukan keselamatan kita pada hari-hari tertentu mereka meletakkan kalung bunga di pesara pengkhianat Islam yang terbesar ini dalam konteks umat Islam di Palestin, dan dialah menyebabkan antara porak-porandanya umat Islam di Palestin dan dia dimuliakan di Tanah Melayu. Siapa kita sebenarnya? Apakah kita ni ejen kepada Yahudi dan Nasara sebab kita muliakan mereka yang memusuhi umat Islam, membunuh Islam di Palestin? Dan lebih malang, ada pemuda Melayu sangat sayangkan Henry Gurney, sehingga menamakan Henry Gurney sebagai bapa penghapusan komunis di Malaysia, di Melaya. Dan mereka, pemuda-pemuda ini, meletakkan tanda di sinilah hero kita telah jatuh dan korban disebabkan oleh komunis, dan sayang sejarah telah diterbalikkan sama sekali. Pemuda Melayu sangat sayang kepada Henry Gurney. Dan saya berpesan kepada pelajar-pelajar yang mendengar saya di sekolah Syam ini, bahawa inilah musuh kita. Dan kita harus menulis kembali sejarah kita dalam konteks kita Islam. Bagaimanakah penjenayah ini telah ke Melaya dan bercadang untuk melakukan jenayah yang besar tidak pernah disebut. Dan alhamdulillah dia telah mati di Cameron Highland. Kalau tidak, apakah yang dilakukan kepada Tanah Melayu? Kita tidak belum pasti, sebab rekodnya di Palestin sangat-sangat buruk. Dan pelajar sekalian, nasib Palestin sangat buruk. Bagaimanakah apabila Yahudi telah menguasai Palestin? Mereka membakar Masjid Al-Aqsa. Mereka membakar dan mereka ingin melihat reaksi umat Islam. Dan inilah yang berlaku. Ini Perdana Menteri Yahudi. Perdana Menteri Israel. Dia bakar Masjid Al-Aqsa. Orang tanya dia, kenapakah kamu bakar Masjid Al-Aqsa? Dia jawab dalam bahasa Arab. Dia kata, indama akhrana al-Quds lam anam tailatul lail wa tawaqantu anna al-arab nazihin min kull hadabin wasabin nahwa Israel. Wa indama badal sabah as-sabah alimtu wa yaqatu annana amam ammatin na'imatin. Kata, kita bakar Masjid Al-Aqsa. Kita nak tes umat Islam ini hidup atau tidak lagi. Mereka sedang tidur ataupun mereka jaga.
bila malam itu saya gelisah, bila kita bakar malam itu, saya sangka pagi esok mereka akan datang untuk menyerang Israel. Tetapi apabila subuh telah menjelang, setenang air di tasik, mereka tidak bercakap apa-apa. Mereka tidak menentang pun. Rupa-rupanya umat Islam sedang tidur, kata Perdana Menteri Golda Meir, wanita yang sangat jahat dalam konteks umat Islam bernamanya Golda Meir. Ingat muka ini. Muka inilah yang membakar Masjid Aqsa 2 kali. Dan dia nak tes umat Islam. Dan dia tahu umat Islam tidur. Dan sekiranya umat Islam yang berada di sekeliling Israel sedang jaga, maka jutaan umat Islam akan mengalahkan Israel dengan mudah. Tetapi yang sebenarnya berlaku, Israel mengalahkan seluruh negara Arab. Mereka sedang tidur. Mereka berperang sambil tidur. Dan jiwa mereka telah tertembus. Mereka berjuang untuk dunia. Dan kita harus berikan iktiraf pada hari ini. Inilah tentera Osmaniyah yang terakhir. Osmaniyah telah jatuh. Tetapi dia masih kekal menjaga Masjid Aqsa sehinggalah dia gugur. Dan dia menjaga Masjid Aqsa walaupun Masjid Aqsa telah berada di tangan Yahudi. Dan dia masih kekal sebab ketika dia muda dulu, dia ditugaskan sebagai tentara Osmaniyah untuk menjaga Masjid Aqsa. Sekarang Osmaniyah telah jatuh, dia kekal menjaga Masjid Aqsa. Biarlah saya gugur di sini menentang Yahudi. Dan itulah yang disebutkan oleh tokoh ini ketika dia meninggal dunia usianya 93 tahun. Inilah tuan-tuan, tokoh perjuangan, dan kita mengambil intibang. Dan inilah dajjal mereka yang bermata satu, namanya Moshe Dayan, yang sangat bencikan Islam. Dia telah masuk dan menjajah Masjid Aqsa. Dan Masjid Aqsa telah jatuh ke tangan Yahudi. Dan mereka bergembira. Dan apabila mereka menguasai, mereka sangat bergembira. Dan inilah sebahagian daripada sejarah malam Islam. Dan bahagian timur Masjid Aqsa telah dikuasai oleh tentera Yahudi yang dikepala oleh Moshe Dayan. Dan dia menjadi Menteri Pertahanan dan kemudian menjadi Perdana Menteri Israel. Dan dunia hanyalah mengeluh. Bangsa-bangsa satu hanyalah mengutuk Yahudi. Dan tidak apa yang dapat lakukan. Dunia bersimpati. Tetapi rupanya sebahagian peperancangan mereka. Mereka lah yang menyerahkan Palestin kepada Yahudi. Dan sekarang mereka berpera membicarakan di bangsa-bangsa satu. Tetapi tidak ada sebarang tindakan. Dan cukup malang, apabila umat Islam telah dizolimi di Palestin oleh Yahudi, akhirnya dengan pakatan Eropah, mereka berpakat kembali. Mesir yang dikalahkan oleh Israel telah mula memeluk Yahudi. Menhem Begin telah mulakan hubungan dengan negara-negara Arab yang memusuhi Israel. Mereka sekarang berpadu balik kembali. Dan perjuangan rakyat Palestin hanyalah tinggal keserangan. Apabila negara Arab yang dulunya menolong Palestin, sekarang mereka bersama Yahudi, maka nasib Palestin sangat malang. Mereka berjuang keserangan. Dan itulah perjuangan yang murni. Walaupun seluruh dunia tidak bersama mereka, mereka tetap berjuang. Kemenangan ialah urusan ilahi. Tugas mereka lah berjuang untuk membela negara mereka. Dan lebih malang lagi, yang PLO yang asalnya menentang Yahudi telah bersama Yahudi. Mereka telah menjadi orang tengah memperdamaikan antara Yahudi dengan Palestin. Dan perjuangannya sebenarnya, pejuang-pejuang mujahidin kita terhempit di antara persahabatan yang dilakukan oleh pemimpin Arab ini. Dan apabila Yasser Arafat, akhirnya Israel mengatakan misal mereka dan membunuh Yasser Arafat. Itulah nasib mereka yang bersahabat dengan musuh Allah. Tuan-tuan yang saya hormati, apa yang berlaku kepada Masjid Aqsa, mereka sedang menggali di bawahnya supaya Masjid Aqsa ini runtuh, dan tujuannya mereka ingin membina sebuah bangunan lain. Mereka ingin membina yang mereka sebut sebagai Haikal Sulaiman. Mereka mendakwa di situlah tempat istana Sulaiman, Nabi Sulaiman AS, dan telah dibina Masjid Aqsa. Dan mereka percaya bahawa di situlah bekas yang harus mereka bina kembali. Dan sekarang ialah masa yang diwajibkan kepada mereka mengikut kitab mereka. Mereka membuka dalam kitab Talmud, mengatakan bahawa sekarang bangunan ini yang pernah dibina oleh Nabi Sulaiman harus dibina di atas runtuhan Masjid Aqsa. Dan perjuangan mereka lah untuk membina Haikal Sulaiman di atas tapak
Masjidil Aqsa. Sekarang mereka sedang merobohkan Masjidil Aqsa daripada bawah. Dan inilah tempat yang mereka akan membina bangunan Haikal Sulaiman, yang mereka sekarang sebut di sinilah Wailing Wall. Di sinilah tempat orang Yahudi menangis dan mereka menyesal dan mereka beribadat dan mereka berpegang kepada batu ini dan mereka sebut Wailing Wall, iaitu tempat menangis. Dan sekarang Facebook menggunakan wall yang sama untuk umat Islam, sebab orang Yahudi menggunakan wall ini untuk menyatakan perasaan mereka. Dan sekarang Yahudi menyediakan Facebook untuk orang Islam supaya orang Islam menyatakan perasaan mereka dalam Facebook masing-masing. Dan wall dalam Facebook ini diambil pada wall ini, wall Yahudi ini. Dan inilah sekarang kita sudah dikuasai dalam semua bidang, tetapi kita boleh menggunakan media ini untuk kebaikan. Kita harus pilih sebab mereka falsafahnya mereka bina Facebook untuk tujuan menggantikan Wailing Wall yang mereka akan robohkan untuk dibinakan Haikal Sulaiman di tempat yang sama. Dan mereka akan menjajah dunia melalui bangunan tersebut. Inilah bangunan yang mereka jangkakan Yahudi akan menjajah dunia. Dan mereka sedang bersedia untuk menjadi penjajah dunia hari ini. Dan apa yang mereka lakukan hari ini, apabila kita trace kembali, ada hubungan dengan perancangan mereka untuk menjadi ketua dunia. Dan mereka ingin membentuk satu bangsa, satu kerajaan. Dan kerajaan itulah kerajaan yang berpusat di Jerusalem. Perjuangan diteruskan. Kita lihat pemuda-pemuda Palestin tidak pernah takut berdepan dengan teknologi yang dipunyai oleh Israel. Mereka berdepan dan perjuangan harus diteruskan. Sama ada menang atau tidak, itu urusan ilahi. Tetapi perjuangan harus diteruskan. Lihat kanak-kanak dengan batu saja menyerang kereta kebal yang dipunyai oleh Israel. Tentu tidak menang. Tetapi untuk menunjukkan bahawa Palestin harus dipertahankan dengan apa cara sekalipun. Dan pelbagai sekalian, siang dan malam kita lihat Palestin dibom, Gaza dibom, di bertata tempat kita lihat umat Islam sedang dizolimi. Setiap tahun kita akan dengar bahawa umat Islam Palestin akan dilakukan sedemikian jirannya Israel. Dan kita lihat bagaimanakah perjuangan diteruskan. Maka timbullah perjuangan-perjuangan Palestin yang berjuang di atas nama masing-masing. Dan itulah perjuangan yang tidak pernah tamat. Dan kita lihat bagaimanakah kanak-kanak berjuang dalam bentuk apa saja sekali. Kanak-kanak yang masih muda lagi menunjukkan penentangan kepada Yahudi. Dan inilah yang ditakuti oleh Yahudi. Kanak-kanak yang membesar dalam perjuangan. Karena mereka akan menjadi pemuda yang sangat-sangat kental dalam perjuangan. Dan itulah intifadah yang berlaku dalam bumi Palestin. Dan kita lihat bagaimanakah tentera Yahudi menangkap kanak-kanak sebab mereka tahu bahawa kanak-kanak ini apabila besar nanti mereka menjadi pejuang yang bakal menentang Yahudi. Dan kita lihat bagaimanakah pejuang-pejuang pemuda-pemuda Yahudi ditangkap, ditahan, diperlakukan demikian di bumi mereka sendiri. Dan inilah nasib yang harus kita fikir hatta kepada negara kita, supaya kita tidak menjadi sebagai nasib yang dialami oleh Palestin, yang dialami oleh Palestin. Dan kita lihat bagaimanakah bukan saja kanak-kanak lelaki, kanak-kanak wanita juga, perempuan juga diperlakukan dengan sama oleh tentera Yahudi ini. Tentera inilah yang satu masa mereka menjadi tentera mereka, satu masa mereka menjadi tentera Yahudi. Dan inilah kekuatan mereka. Umat Islam tidak ada kekuatan. Tetapi yang kita adalah semangat jihad iman yang kental yang mereka tidak dapat kalahkan, ialah iman yang bertapak dalam dada yang kukuh. Itulah yang ditakuti oleh Yahudi. Kita lihat bagaimanakah kentalnya kanak-kanak Yahudi di depan tentera Yahudi. Kanak-kanak Palestin yang berdepan tentera Yahudi. Mereka mencium, mengkucuk bendera Palestin di depan tentera. Dan tentera ini mempunyai kelepatan yang lengkap. Dan mereka tidak pernah takut dengan senjata yang dipunyai oleh Yahudi. Lihatlah seorang tua yang berdepan dengan tentera Yahudi sebelah kanan. Dia tidak pernah gentar. Sebab perjuangan inilah perjuangan yang putus jihad dalam perjuangan untuk menentang, menegakkan kebenaran di bumi Palestin. Kita lihat kematian berlaku setiap hari. Kematian sudah lumrah. Pemuda-pemuda Palestin sudah bersedia. Mereka turun rumah. Barangkali mereka tidak kembali lagi. Inilah perjuangan Palestin. Inilah perjuangan yang sedang berlaku. Pelajar-pelajar yang mendengar perkataan saya ini,
mari kita kenang kembali bagaimana perjuangan dilakukan oleh pemuda Palestin. Mereka tidak ada universiti, mereka tak ada sekolah seperti mana kita ada sekolah. Mereka sentiasa berjuang di jalan raya. Sekolah mereka jalan raya. Universiti mereka lah di dalam. Mereka tidak sempat untuk pergi kuliah. Tidak sempat untuk duduk di asrama. Dan mereka sentiasa terdedah dengan apa yang kita saksikan hari ini. Sayang, ini ialah pemandangan sebaliknya. Di negeri Arab yang jiran mereka, mereka ada Arab Idol, mereka ada pesta. Ketika umat Islam sedang berperang, berjuang dengan harta, dengan jiwa dan air mata. Dan pemuda Arab di sebelah negara mereka sedang berjuang di dalam pesta, lagu-lagu, pesta. Dan ini juga satu masa dulu menjala ke sebuah negara, ke seluruh negara Islam, termasuk negara kita. Arab Idol telah menjadi pujaan pemuda-pemuda, sedangkan pemuda-pemuda berempas pulas dan berjuang dengan darah dan air mata. Tetapi pemuda-pemuda lain, mereka berjuang di medan yang berbeza sama sekali. Dan siapakah orang Arab ini apabila kita melihat suasana yang berlaku sebaliknya daripada apa yang sepatutnya mereka lakukan? Mereka bergembira. Malam satu mereka bergembira. Ketika Yahudi bercuti, mereka turut mengambil peluang ini untuk sama-sama berpesta pada malam satu yang mereka sebut Saturday Night Fever. Alangkah malang sekiranya pemuda-pemuda Islam di tanah Melayu ini, di negara Malaysia ini, turut bersama dengan mereka untuk melakukan satu kegiatan yang sama seperti mereka, dan ini cukup malang dalam sejarah umat Islam. Dan kita lihat bagaimanakah Yahudi telah mengganas, menghancurkan perkampungan orang Islam Palestin, termasuk menebang pokok-pokok zaitun yang ditanam oleh mereka. Ini pemandangan yang cukup malang. Jentolak Yahudi menolak pokok zaitun umat Islam, dan mereka tidak pernah bersimpati. Bahkan mereka sangat benci melihat pokok zaitun, sebab dalam pokok zaitun ini sejarah umat Islam yang lama, ribuan tahun yang bertapak di Palestin. Gambar ini gambar yang cukup menyayat hati. Keluarga Palestin yang telah dihalau daripada negara mereka, dan mereka ada kesempatan untuk kembali semula ke Palestin. Mereka balik ke rumah mereka telah didiami oleh orang Yahudi. Mereka telah lari pada rumah kampung halaman mereka sebab perusahaan ataupun kezaliman dilakukan oleh Yahudi. Pada masa yang akhir, mereka balik semula ke kampung mereka untuk menduduki rumah mereka kembali. Tetapi orang Yahudi sudah berada dalam rumah mereka. Dan dia menyatakan, ini rumah saya. Kata orang Yahudi yang mendatangi rumahnya, kamu pergi bincang dengan mahkamah Yahudi, sebab saya mendapat rumah ini melalui mahkamah. Rupa-rupanya mahkamah Yahudi menyerahkan rumah yang ditinggalkan oleh Palestin kepada penduduk Yahudi yang baru berpindah, yang baru hijrah ke Palestin, dan mereka menyerahkan rumah yang ditinggalkan oleh Palestin kepada penghuni baru yaitu Yahudi. Dan cukup menyayat hati. Cukup menyayat hati ini berlaku dalam sejarah ketika umat Islam tidak ada pelindung sama sekali lagi. Dan kita lihat bagaimanakah penduduk Palestin. Tuan-tuan lihat apakah yang mereka gunakan. Mereka menggunakan bahan peletup ini. Dan bagaimanakah yang mereka jadikan sebagai simbol untuk bercocok tanam sebagai runtuhan daripada kezaliman Yahudi. Dan sekarang itulah suasana yang dihadapi oleh orang Palestin. Islam. Innal Islam iza harabuhu istada. Islam apabila diperangi, dia akan makin kuat. Wa iza tarakahu imtada. Sekiranya dibiarkan, Islam akan berkembang. Islam itu seperti air yang sedang mengalir. Tidak dapat disekat. Sekiranya disekat, dia akan memecahkan benteng tersebut. Itulah yang dilakukan oleh pemuda Palestin. Apabila mereka disekat di negara mereka sendiri, mereka berjuang, dan mereka berjuang. Dan mereka tidak akan tunduk kepada Yahudi. Mereka akan berjuang. Air yang mengalir tidak boleh disekat. Dan itulah perjuangan yang dilakukan oleh kanak-kanak Palestin. Yang pemuda, yang tua sudah mati. Yang tinggallah generasi muda. Yang meneruskan perjuangan mereka yang terdahulu. Dan itulah perjuangan kanak-kanak Palestin. Berbeza dengan perjuangan yang dilakukan oleh pemuda Arab yang lain. Mereka merayakan Arab Idol. Dan pelajar di negara kita. Sedarlah bahawa kita berada dalam keadaan yang sangat genting. Dan tenaga-tenaga pengajar ini harus dikembalikan dalam perjuangan ummah. Sama ada sebagai pegawai nanti, sebagai
saintis, sebagai ahli ekonomi, sebagai ahli politik, harus kita berikan tenaga untuk sama-sama kita sebagai umat Islam yang setiap kita ada peranan dalam pembinaan ummah yang akan datang. Dan cukup malang apabila pemuda-pemuda telah terlibat dengan Saturday Night Fever dan mereka akan hilang kekuatan mereka, dan inilah yang ditakuti. Dan kita lihat sekarang negara besar bersama-sama untuk memberikan ruangan kepada Yahudi untuk berkembang sebagai sebuah empayar yang lebih besar daripada Palestin. Dan mereka telah menjadikan Jerusalem sebagai capital of Israel, bumi suci umat Islam. Yang berada di situ ialah Masjid Al-Aqsa, telah diberikan hak oleh Presiden Amerika yang lepas, Trump, kepada Yahudi bahawa Jerusalem disahkan sebagai capital of Israel dan jangan siapa yang persoalkan. Dan sekarang kita lihat Amerika bersama dengan pemimpin Arab yang tidak Palestin. Kita lihat bagaimana negara Arab yang Allah kurniakan dengan kemewahan yang besar. Harus ingat bahawa keluarga Saud ini asalnya ditolong oleh musuh Allah untuk mengambil kuasa daripada Osmania. Dan sekarang mereka harus membalas apa yang mereka telah mendapat petirafan satu masa dulu. Dan sekarang bagaimanakah hubungan dengan negara yang membantu Israel? Dan mereka mengadakan deal of the century. Maksudnya ialah untuk mendamaikan orang Palestin dengan Yahudi. Dan Yahudi yang merampas bumi Palestin harus diiktiraf, dan sebagai balasannya Israel akan iktiraf Palestin yang tinggallah sengkakang kera ini. Maka inilah yang disamakan deal of century. Bumi yang dirampas apabila nak berdamai, maka diserahkan yang dirampas, dan tinggallah Gaza dengan West Bank yang harus diberikan pengiktirafan oleh Yahudi. Inilah deal of century yang dirancang oleh negara besar, termasuk negara Arab sendiri, yang supaya Israel mentik Palestin yang ada hanyalah Gaza dan West Bank, sangat sedikit. Dan sebagai balasannya Palestin harus iktiraf Israel, bumi yang dirampas ini harus diistilahkan sebagai bumi Yahudi, dan tentulah umat Islam tidak akan menerima syarat yang demikian itu. Inilah penghinaan kepada Islam, dan inilah yang disokong oleh negara Arab. Dan tuan-tuan, sekarang Palestin telah tidak ada lagi. Di dalam Google Map, kalau kita Palestin sudah tidak ada, yang ada ialah Israel. Bumi Palestin telah ditukar oleh Google Map. Google ialah rangkaian Yahudi yang terbesar dalam konteks media masa hari ini. Dan dia telah menukar Palestin, dan dalam sejarah yang akan datang, Palestin tidak ada lagi. Apabila kita melihat peta yang dilukis oleh Yahudi, Nasara dan Yahudi, maka bumi Palestin telah hilang daripada tempat yang asalnya dan diganti dengan Israel. Dan tuan-tuan yang saya hormati, pelajar yang dikasihi, bukan saja Palestin yang mereka impikan. Mereka impikan sebuah negara yang besar lagi, yang mereka sebut sebagai Israel Raya, ataupun One Israel. Kalau ada one depan itu, maksudnya perjuangan Israel, Yahudi. One Israel, One Nation, itulah perjuangan Yahudi. Dan mereka sedang ingin membina daripada sungai ke sungai. Di antara sungai Nil dengan sungai Euphrates, mereka mendakwa itulah bumi mereka. Mereka mendakwa bahawa moyang mereka bernama Nabi Ibrahim AS berasal daripada Iraq dan berpindah ke Palestin dan pernah pergi ke Mesir. Dan Nabi Musa AS pernah berada di Mesir. Maka semua bumi yang pernah dilalui oleh moyang orang Yahudi, termasuk orang biak mereka, harus diserah kepada Yahudi. Termasuklah Madinah yang berada di Arab Saudi. Mereka ingin mengambil Madinah sebab mereka mengatakan di Madinah itulah tempat asal usul moyang mereka yang bernama Bani Qunayqa, Bani Quraizah, Bani Khaybar. Dan mereka ingin mengambil Madinah sebagai bumi mereka sebab pernah didiami oleh moyang mereka bernama Bani Quraizah yang telah diperangi oleh Rasulullah. Bani Qunayqa yang telah dihalak oleh Rasulullah keluar daripada Madinah, dan mereka impikan Madinah. Dan itulah bumi yang sedang mereka idamkan. Bukan saja Israel, lepas Israel adalah Syria, lepas Syria adalah Jordan, lepas Jordan adalah Mesir, lepas Mesir adalah Iraq, lepas Iraq adalah Saudi. Perjuangan mereka belum selesai, dan mereka sebut King David Empire.
Dan mereka inilah mengatakan bahawa bumi inilah bumi yang Allah telah janji kepada mereka. Dan perjuangan diteruskan. Dan hari ini cukup malang tuan-tuan, negara Arab satu demi satu telah mengiktiraf Israel. Mereka telah mengadakan normalisasi ialah untuk melihat Israel sebagai rakan, sebagai jiran, bukan lagi sesuh. Kita lihat telah bersatu untuk mengiktiraf Yahudi dan Israel semakin kuat hari ini. Kita lihat bagaimanakah hubungan antara negara Arab dan bagaimanakah hubungan telah berlaku dan kapal terbang Yahudi telah mendarat di UAE. Dan inilah satu lembaga baru bahawa negara Arab sedang bersatu untuk mengiktiraf Israel, dan itulah satu daripada perkembangan yang terkini. Dan cukup malang kita lihat bagaimanakah orang Arab yang digambarkan sebagai menentang Yahudi satu masa dulu. Mereka menyembunyikan persahabatan mereka dengan Yahudi satu masa dulu. Tetapi sekarang mereka telah jelaskan bahawa sebenarnya mereka menyokong Yahudi. Sedangkan sebelum ini mereka rahsiakan hubungan mereka. Dan sebab kartun ini menggambarkan bahawa mereka merahsiakan hubungan mereka dengan Yahudi sebelum ini. Sekarang mereka telah isytiharkan bahawa mereka sedang ingin mengiktiraf apa yang disebut sebagai deal of century dan mengiktiraf Israel yang sahih, yang sah. Dan inilah gambarannya. Umat Islam mengikuti Yahudi sebagaimana ikan ini mengikuti pemimpin mereka yang depan sekali ialah Yahudi. Inilah yang digambarkan oleh dalam hadis Rasulullah. Dalam hadis Rasulullah telah bersabda yang muttafaqun alaih bahawa kamu pasti akan mengikuti sunnah man kana qablakum, dan kamu akan cara hidup orang yang sebelum kamu. Shibran bi shabrin, sejekal demi sejekal, wa zira'an bi zira'in, dan hasta demi hasta, dan hatta lau dakhalu hajal dab, sekiranya mereka masuk ke dalam lubang biawak sekalipun, kamu akan masuk. Maka kami bertanya, ya Rasulullah, siapakah mereka? Yahudi dan Nasara kah? Dan kata Rasulullah, siapa lagi kalau tidak Nasara dan Yahudi? Tuan-tuan, Rasulullah membayangkan umat Islam akan ikut Yahudi. Cara hidup Yahudi ini, sistem politik Yahudi, sistem ekonomi Yahudi, sistem budaya Yahudi, sistem pendidikan Yahudi, dan inilah yang digambarkan oleh apa yang kita lakukan sekarang. Semua yang dilakukan oleh Barat menjadi contoh pada pemuda Islam, termasuk dalam sukan, dalam budaya, dalam hiburan, dalam filem, dalam sejarah, dalam penulisan, dan dalam semua aspek kita mengikuti Eropah sebagai ataupun Barat sebagai simbol kemajuan, dan umat Islam mengikuti Yahudi sejengkal demi sejengkal. Pakaian yang carik yang dipakai oleh Barat pun diikuti oleh pemuda-pemuda Islam di sebelah timur. Dan alangkah malang mereka mengikuti Yahudi sejengkal demi sejengkal, sesahsta demi sesahsta, sehingga mereka masuk lubang biawak, terus umat Islam pun mengikuti mereka. Walhamdulillah. Dan sebagai persepahaman Saudi dan negara Arab mencadangkan supaya orang Gaza pindah seluruhnya ke Palestin, ke Sinai. Tinggallah Palestin. Supaya berlaku keamanan kawasan tersebut, kamu tinggallah saja Gaza, tinggallah West Bank, kamu duduk di tempat yang baru namanya Sinai, dan serahlah Palestin sepenuhnya kepada Yahudi, dan tentulah akan aman dan terang. Kadang-kadang kita terfikir, tuan, kenapakah kita aman? Kenapakah kita aman? Sedangkan Palestin tidak aman. Palestin tidak aman sebab mereka pertahankan hak mereka. Satu masa dulu, di negara Iraq, Saddam Hussein melihat Malaysia, negara yang kucak-kacir apabila berlaku. Malaysia, negara yang coba tengok kami hidup tenteram, kata Saddam Hussein. Kami menetah dengan baik Iraq. Tengok Malaysia yang berbunuhan antara kaum mereka. 30 tahun kemudian, orang Malaysia mengatakan, Alhamdulillah Malaysia aman tenteram. Tengok Iraq sedang berperang. Tuan-tuan, dulu kita yang demikian. Sekarang Allah tukar kepada mereka. Dan Iraq berperang dengan Amerika sebab dia pertahankan hak mereka. Sekiranya Amerika masuk ke Iraq dan Iraq membiarkan hak mereka diceroboh mereka tenang setenang-tenangnya. Tidak ada rusuhan, dan itulah maksud keamanan yang dimaksudkan satu masa dulu. Tuan-tuan,
apabila mereka minta supaya Saudi apa yang soal bukti, maka dia mengatakan bahawa Israel negara keamanan, negara yang jiran kita yang harus kita lakukan kebaikan. Mereka merampas bumi Palestin dan Mufti Arab Saudi mengatakan kita harus berdamai dan kita harus mengadakan persefahaman keselamatan dengan Yahudi, dan Yahudi membina negara di atas tanah umat Islam, dan itulah fatwa yang diberikan oleh mufti terbesar di Saudi. Maka sebagaimana kita lihat sejarah lepas keluarga Saud ini yang ditolong oleh Yahudi, maka sekarang mereka membalas budinya. Tuan-tuan, kata seorang tokoh ini, sekiranya benar Arab Saudi menentang Israel, maka wang yang dipunyai oleh Saudi dalam bank Israel ditarik dalam satu hari saja, Israel akan lumpuh. Tetapi tidak pernah dilakukan. Saudi dengan mudah untuk menjatuhkan Israel sekiranya dia mau dengan mengeluarkan segala wang yang disimpan di dalam bank Israel, dan Israel akan lumpuh. Tetapi tidak pernah dilakukan oleh Saudi untuk menunjukkan bahawa counter example oleh tokoh ini yang mengatakan itu tandanya Saudi tidak pernah menentang Israel. Saya serahkan pada pelajar, jangan ambil semua perkataan saya. Analisis, tekunlah melakukan kajian, sebab sejarah yang benar ialah sejarah yang kita sebut ilmu. Ilmu ialah benar dan yakin. Yang tidak benar bukan ilmu. Sejarah yang tidak benar bukan ilmu. Dan kita harus kembali pada kebenaran, dan itulah sebahagian daripada sejarah kejatuhan Osmaniyah, akibatnya berpanjangan kepada Palestin, kepada alam Melayu, kepada negara Islam di seluruh dunia, dan sekarang kita sedang menghadapi masalah yang sama. Kita ingat kata-kata Erbakan, seorang pemimpin Turki Islam yang sudah tidak ada lagi. Dia mengatakan seperti berikut: 1,5 juta umat Islam, 1 bilion setengah umat Islam sedang menunggu burung ababil datang untuk menghancurkan Yahudi, untuk menghancurkan Israel. Tetapi wallahi, kata Erbakan, saya jangka sekiranya burung ababil datang, dia akan hancurkan orang Arab Islam. Sebab apa yang dilakukan umat Islam hari ini tidak menggambarkan kita sebagai umat yang berjuang untuk membela penindasan terhadap Islam. Dan kata Erbakan, 1,5 bilion umat Islam sedang menunggu burung ababil untuk menghancurkan Israel, tetapi wallahi, saya jangkakan sekiranya burung ababil datang, yang dia hancurkan adalah orang Arab, bukan orang Israel. Dia akan hancurkan kita, kata Erbakan. Dan kita harus ambil pandangan Najmuddin Erbakan ini sebagai renungan kita, supaya kita mengetahui siapakah kita sebenarnya ini. Apa kita berjuang benar-benar untuk saudara kita? Bumi yang disebut oleh Khalifah Islam yang terakhir sebagai bumi Islam, ataupun kita hanyalah melihat pada jauh dan tiada mengenal dengan diri kita, dan cukup amalan. Kalaulah bukan Islam pun sedang berjuang untuk Palestin. Kita lihat Cristiano Ronaldo, dia pemain Portugal, tetapi dalam setiap permainannya dia menunjukkan simpatinya kepada penduduk Palestin. Sedangkan negara Arab sebaliknya tidak menunjukkan simpati sebagaimana dia tunjukkan oleh orang bukan Islam. Kadang-kadang orang Islam dalam konteks simpati, mereka lebih dekat dengan perjuangan Palestin. Kita lihat juga bagaimanakah sifat umat Islam yang sedang berperang atas sesama lain. Dan kita lihat bagaimanakah kita akan mengambil kesempatan mereka bergaduh sama seorang dan kita musuh. Kemudian orang bertanya kepada Imam Syafi'i, kita bagaimanakah kita pada untuk mengenal kebenaran? Kita sekarang ada berbagai-bagai pahaman yang sedang berjuang, yang mengatakan mereka lah golongan yang benar. Apa kata Imam Syafi'i? Imam Syafi'i mengatakan, tengoklah anak panah musuh. Anak panah musuh itu dituju kepada siapa? Anak panah musuh ini ditujukan kepada yang benar. Perhatikanlah di manakah musuh ataupun anak panah yang dilepaskan oleh orang kafir menuju kepada siapa? Maka dialah yang benar. Apakah peluru Amerika dengan Yahudi hari ini menuju kepada Arab Saudi atau menuju kepada Palestin? Kata Imam Syafi'i, yang dituju oleh senjata orang kafir itulah orang yang benar. Saya tidak pasti, saya tidak setia apakah para pelajar mengambil pandangan Imam Syafi'i ini sebagai satu kriteria untuk kita mengenal kebenaran. Saya serahkan kepada dengan guru masing-masing.
bagaimanakah kita ingin mengenal kebenaran? Sebab kebenaran itulah satu perkara yang sangat mahal. Sebab kita sekarang berada dalam dunia kepalsuan. Kita lihat bagaimanakah wajah orang Palestin hari ini. Mereka terbiar. Inilah wajah-wajah kanak-kanak Palestin. Wajah seorang yang sudah matang dalam perjuangan. Mereka menyediakan senyuman kepada umat Islam seluruhnya. Kehidupan mereka menderita. Tetapi mereka sembunyikan penderitaan mereka melalui wajah mereka yang manis. Mereka dirundung malang, tetapi itulah hakikat yang berlaku pada Islam. Ketika musim salji, ketika umat Islam berada di tempat pelarian, mereka dedah dengan kesejukan tengok wajah kanan. Wajahnya dipenuhi oleh salji. Lihatlah wajah air mata yang menitis daripada lukisan di sebelah kiri, menggambarkan penderitaan yang dipendam oleh umat Islam. Dan di manakah kita? Pelajar sekalian, apakah tugas anda semua? Bahawa kita mempunyai tugas yang sangat besar. Jangan tidur. Masa tidur telah berlalu. Sekarang masa perjuangan. Masa tidur telah berlalu. Waktu zon selesa telah berlalu. Kita sekarang sedang menghadapi satu situasi mihnah, tribulasi yang sangat mencabar. Belajarlah bersungguh-sungguh. Dengan ilmu yang pelajar miliki inilah yang bakal membela bangsa kita, membela umat kita, dan membela agama kita. Dan kita lihat bagaimanakah seluruh dunia bersama untuk ketika Menem Begin menghancurkan Islam, ketika Peres menghancurkan Islam, ketika Suci daripada Myanmar menghancurkan Islam, kita lihat bagaimanakah dunia mengiktiraf mereka sebagai tokoh keamanan. Apabila mereka menghancurkan Islam daripada kiri ke kanan, kanan ke kiri, yang bernama Menem Begin, yang bernama Shimon Peres, yang bernama Aung San Suu Kyi, dianugerahkan Nobel Prize keamanan. Apabila mereka membunuh Islam, mereka diiktiraf sebagai orang yang siapakah yang mengiktiraf Nobel Prize kepada mereka? Kalau tidak, rangkaian mereka yang sama. Umat Islam yang dizolimi, dan mereka mengiktiraf siapa yang menzolimi umat Islam. Dan itulah nasib umat Islam hari ini. Cukup malang. Dan saya tutupi dengan ayat Quran yang mulia ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walan tada'an kal yahudu wan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul innallahi wal huda wa in taba'tahum ba'da alladhi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wa nasir. Surah Azim. Dan tidak mungkin redha pada kamu Yahudi dan Nasara sehinggalah kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya petunjuk Allah lah petunjuk yang sejati. Dan sekiranya kamu mengikuti hawa nafsu mereka yang telah datang ilmu kepada mereka, telah datang ilmu kepada kamu, maka tiada lagi perlindungan, tidak ada pelindung, tidak ada perlindungan kepada mereka, dan tidak lagi lah pelindung kepada kamu daripada Allah, dan tidak adalah. Sebagai kesimpulan kepada perjuangan kita hari ini, ceramah kita yang tidak saya susun dengan tepat ini, mudah-mudahan dia akan memenuhi sebahagian daripada inspirasi sekolah kepada Cikgu Fatin yang barangkali apakah maksud daripada kuliah ini. Saya sengaja membawa kisah kejatuhan Utsmaniyah dan nasib Palestin, sebab nasib ini menggambarkan nasib umat Islam seluruhnya, walaupun dia berlaku di Palestin, tetapi dia menggambarkan umat Islam seluruhnya. Dan dengan kata-kata itu, saya sudahi dengan wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya serahkan kembali kepada pengurus majelis. Wallahu a'lam.